أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memulakan kuliah maghrib kita dengan sama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. فأما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita terus diberikan kekuatan dan kesempatan waktu, juga pinjaman iradah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemahuan dan keinginan untuk menekuni hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang dirakamkan di dalam kitab Sahih Bukhari, dan kita akan meneruskan pembacaan masih lagi hadis yang ketiga. Hadis ini panjang, jadi cerita ini banyak, dan banyak juga pengajaran-pengajaran yang wajar untuk kita ambil bersama, dan elok juga untuk kita bersama-sama mendoakan secara berterusan kepada saudara-saudara seaqidah dengan kita yang cuba untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, terutama di beberapa negara umat Islam yang terkini termasuklah Bangladesh, di mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, baru dijatuhkan dalam 2 hari lepas, kalau tak salah, dijatuhkan hukuman mati ataupun gantung sampai mati ke atas setiausaha ataupun penolong setiausaha, pemimpin kepada Jamaah Islam, sebuah kumpulan ataupun gerakan Islam di Bangladesh, atas tuduhan yang jelas dan nyata politically motivated, dengan sebab ia berkait dengan, ini bukannya 2-3 tahun punya cerita, ini adalah berkait dengan peristiwa ataupun tragedi yang membabitkan peperangan saudara ataupun pertempuran sesama umat Islam di sana ketika mana proses kemerdekaan Bangladesh, yang satu ketika dulu kita baca Bangladesh ini sebagai Pakistan Timur, kemudian Pakistan Barat, which is Pakistan nowadays, dan juga Pakistan Timur, yang daripada kerja-kerja British dipecahkan India, dan India pun masih lagi mempunyai bilangan yang besar umat Islamnya. Kemudian ada Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang asalnya adalah sebuah negara, tapi diringkaskan cerita pada awal tahun 70-an, 71 kalau tak silap, maka berlaku usaha pemisahan yang turut disokong oleh India, tentera-tentera India yang cuba untuk memisahkan. Masa itu tak panggil Bangladesh ya, sehinggalah berlakunya peristiwa
membabitkan antara tentera-tentera Pakistan as a nation state, di kerajaan Pakistan pada waktu yang berkenaan dengan mereka yang mendakwa sebagai pejuang-pejuang pembebasan ataupun pejuang-pejuang kemerdekaan bagi sebuah negara Bangladesh. Maka diringkaskan cerita, pimpinan Jamaat Islami ini pada waktu yang berkenaan cenderung untuk bersama-sama dengan kerajaan Pakistan yang sah pada waktu yang berkenaan dan tidak bersama dengan pejuang-pejuang pemisah. Maka bila berlaku peperangan, of course akan berlakunya kematian dan banyak mangsa yang terkorban bila berlaku pertempuran dan peperangan yang berkenaan. Dan atas dakwaan yang tersebut dan akhirnya Bangladesh beroleh kemerdekaan, mendapat pisah menjadi sebuah negara, tak panggil lagi Pakistan Timur, tetapi menjadi sebuah negara yang juga disokong oleh India pada waktu yang berkenaan. Dan rentetan daripada peristiwa yang berkenaan didakwa oleh tribunal yang membabitkan kononnya untuk mendakwa mereka yang terlibat membunuh rakyat Bangladesh dan seumpamanya. Maka disabitkan kesalahan yang berkenaan dan asalnya dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tetapi golongan sekularis di Bangladesh pun sekular ramai juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, golongan sekularis seumpama yang berlaku di Mesir, seumpama yang berlaku di Turki, seumpama yang berlaku di beberapa negara-negara umat Islam yang lain, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran dan merusuh menuntut agar dijatuhkan hukuman mati, dan dalam 2 hari lepas diputuskan. Review biasanya bila mahkamah rayuan review semakin ringan hukuman yang dikenakan, sebab hamba Allah ni pun dah tua tak larat kira peristiwa yang berlaku pada tahun 71 kan. Jadi pada keadaan yang uzur, biasanya mahkamah rayuan mengurangkan, tetapi dia tambah pula jadi hukuman mati, hukuman gantung sampai mati. Itu di Bangladesh. Dan di Mesir, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, daripada minggu lepas dilakukan pula pembersihan besar-besaran ke atas masjid-masjid, di mana khatib-khatib ditangkap, puluhan dan ratusan khatib ditangkap tengah baca khutbah. You can imagine, tengah baca khutbah, bila ada disebut benda-benda yang berkait dengan cuba untuk memperjuangkan kebenaran, untuk mengembalikan syariah, keabsahan perlembagaan dan sebagainya, khatib terus kena tangkap. Dan mana-mana masjid yang tidak membenarkan, masjid yang berkenaan tidak membenarkan tentera-tentera dimasuk, masjid tersebut akan dikepung. Seumpama yang berlaku di Deljan, bahasa Arab disebut Dalanjan, bila tulis Rumi ini Delga, di Delga, sebuah kampung je, bukan bandar besar ke, yang kira penduduk-penduduk di kampung ini, walaupun dengan aktiviti pertanian, mereka keluar beramai-ramai melakukan protes dengan naik keldai, dan rentetan daripada itu masjid dikepung dan juga ditangkap imam-imam mereka. Dan sekarang dikatakan bahawa penjara-penjara di Mesir dipenuhi almost 40 to 50% daripada penghuninya adalah daripada kalangan mereka yang cuba untuk memperjuangkan, mereka tak bersenjata pun, mereka yang keluar menyatakan protes dan memperjuangkan hak-hak keabsahan perlembagaan. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka yang tak suka kepada Islam, tak kira lah mereka liberal, tak kira mereka sosialis, tak kira mereka sekularis, mereka cuba untuk menutup cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan lidah mereka, dengan tangan mereka, dengan kerja-kerja jahat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan menzahirkan, tetap akan menyempurnakan agamanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun dibenci oleh orang-orang yang ingkar,
Dan orang-orang yang ingkar termasuklah mungkin namanya Ahmad, mungkin namanya Muhammad, tapi zalim lebih daripada orang-orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekarang ini diberitakan, ditakuti pula oleh pegawai-pegawai penjara yang kerja nak torture, interrogate tahanan-tahanan ni. Bila mana mereka ditempatkan di penjara-penjara yang menempatkan penjenayah-penjenayah kes berat. Contohnya mereka yang terlibat memperkosa, mereka yang terlibat merompak, mereka yang terlibat membunuh dan sebagainya. Tetapi pegawai penjara pening kepala sekarang, bila mana yang kategori penjenayah, penjahat yang berat-berat ni mula membiasakan diri mereka dengan rutin tahanan-tahanan yang beragama ni, perogol, perompak dan seumpamanya dah mula dia mulai. Penjahat-penjahat yang dianggap sebagai jenayah berat ni dah mula. Yalah, kita boleh imagine kedudukan dalam penjara kan, dalam keadaan yang sesak, dalam keadaan yang tertekan. Bila mana ada kelompok-kelompok yang mengerjakan solat. Ini semua adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mula ikut rutin kebiasaan tahanan-tahanan yang baik-baik. Sebab tahanan-tahanan kan cara-cara orang tuan-tuan. Mereka ni professors, mereka ni adalah doctors, engineers, businessmen semua yang bukan penjahat, bukan penjenayah. Maka mereka bila berada di dalam penjara, mereka akan menghidupkan, mereka akan buat kuliah maghrib, kuliah duha. Tak apa, dah dalam penjara pun. Walaupun seksaannya tuan-tuan muslimin dan muslimat ke peringkat sampai contohnya Dr. Ahmad Arif merupakan jurucakap kepada Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, diberitakan bahawa 3 hari tidak diberikan air. Begitu juga dengan beberapa yang lain yang dikenakan tekanan-tekanan yang begitu berat, sampai ke peringkat seksaan-seksaan, makian-makian, dan juga penganiayaan-penganiayaan yang tidak berperi kemanusiaan, yang digambarkan dia lebih daripada layanan kepada haiwan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, memang mereka sekarang ni orang, dan bukan setakat mereka yang berada di Mesir sahaja, tetapi juga adalah rakan-rakan sekular mereka yang berada di Palestin, di mana sekarang ini mereka cuba untuk mengepung dan juga menafikan keabsahan pemerintahan di Gaza. Di Gaza adalah di bawah kerajaan Hamas yang cenderung kepada Islam, dan memang mereka adalah kerajaan yang sah. Mereka juga menang pilihan raya satu ketika dulu. Cuma diringkaskan cerita bagaimana akhirnya walaupun mereka menang sebagai sebuah kerajaan, itu sebabnya Palestin ada 2 Perdana Menteri, seorang Ismail Haniyah, seorang lagi adalah Presiden Mahmud Abbas, dan dia ada Perdana Menteri dia yang lain. Jadi ringkaskan cerita bagaimana kelompok yang bersama dengan PLO di bawah pimpinan Mahmud Abbas yang sekarang katanya sedang merangka ataupun mengusahakan usaha-usaha perdamaian dengan Israel, di mana mereka bersekongkol dengan pemerintahan kudeta, perampas-perampas kuasa di Mesir ini untuk menekan Hamas pula, dan mencipta-cipta beberapa insiden yang seakan-akan Hamas cuba untuk menyerang Mesir. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kalau nak berikan bantuan kepada Palestin, saya akan menyatakan secara tegas, jangan berikan kepada PLO. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, baik tuan-tuan dengan latar macam mana sekalipun, kalau ia adalah untuk membantu mereka yang boleh untuk bukan setakat berkompromi tetapi bekerjasama dengan Israel untuk memusnahkan mereka yang sah dipilih di dalam pilihan raya dan juga cenderung kepada Islam, maka apa lagi yang boleh untuk menghalalkan kita menyalurkan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok yang seumpama ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka teruskan munajat kita, teruskan doa kita, teruskan bantuan kita mana yang terdaya untuk menyampaikan bantuan-bantuan yang berkenaan. Dan setakat minggu lepas, mungkin beberapa minggu yang lepas, tuan-tuan muslimin dan muslimat juga terlibat memberikan sumbangan
melalui jawatankuasa bertindak prihatin Mesir. Alhamdulillah minggu lepas telah disampaikan sebahagian daripada sumbangan-sumbangan yang berkenaan, dan dalam masa yang sama kita juga cuba untuk charity yang lepas disalurkan melalui Turki, dan mungkin yang seterusnya akan melalui channel-channel yang lain, dan insyaAllah kita cuba mengusahakan untuk sampaikan sebanyak mungkin bantuan-bantuan termasuklah yang disumbangkan oleh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Okey, kita akan sambung hari ini. Kalau tengok kepada halaman yang ketiga, kalau tak silap kita baca sampai Nabi Muhammad SAW baca berulang-ulang. Okey. Maka Nabi SAW faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana melalui proses pentarbiahan daripada Jibril dalam keadaan berulang-ulang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi sedar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera pulang dalam keadaan Nabi berada. Yang disebut kat sini yarjufu fuaduhu, menggambarkan macam mana sesaknya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menggambarkan ketakutan yang amat sangat. Gemetarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh untuk digambarkan. Ini antara ayat-ayat yang menggambarkan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keadaan begitu kritikal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik rumah dan terus memanggil Khadijah. Minta daripada Khadijah agar selimutkan aku, menggambarkan Nabi menggeletar yang amat sangat. Puncak desi ketakutan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Khadijah. Serta merta Khadijah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fazammiluhu. Maka Khadijah telah menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kalau kita baca kepada beberapa ayat yang seterusnya, frasa-frasa yang seterusnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan wahyu ini, kita melihat selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang kredibel, sebagai seorang yang mempunyai ketahanan, bukan mudah untuk turun wahyu, bukan mudah untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberitakan bagaimana peristiwa Nabi Musa alaihi salam contohnya menerima wahyu, bagaimana cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menerima wahyu, sampai ke peringkat yang digambarkan bagaimana beratnya dan sukarnya itu adalah di dalam keadaan mereka akan menerimanya di dalam keadaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga penuh dengan rasa yang amat berat, rasa yang sukar, walaupun ia adalah, kalau kita fikir-fikir secara logik, macam senang. Bila kita fikir secara logik, yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, beberapa ayat daripada surah Al-'Alaq sahaja. Namun wahyu ini dia ada mukjizat yang tersendiri. Beratnya tuan-tuan muslimin dan muslimat bukan diukur pada berat sebuah mushaf Al-Quran. Beratnya adalah berat yang tidak boleh untuk digambarkan dengan kata-kata, kerana di sana ada amanah. Di sana ada barakatul wahyi yang akan diteruskan dan dipastikan dia sampai kepada umat yang ada pada hari ini, termasuk kepada kita. Dengan sebab itu wahyu ini bukan semudah macam sebuah karangan cerpen, bukan semudah macam orang buat pantun, bukan semudah macam orang tulis novel. Tetapi wahyu ini kita boleh imagine macam mana ia boleh berkekalan,
daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita pada hari ini tanpa sebarang penambahan pengurangan, nak menggambarkan mukjizat dan juga haibahnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu sebabnya kita perlu untuk meletakkan penghormatan dan kemuliaan yang tinggi kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajar bagaimana kalau mushaf Al-Quran. Mushaf itu bukan wahyu, itu adalah tulisan balik daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita perlu untuk memberikan penghormatan. Tak boleh langgar, tak boleh pijak, tak boleh untuk meletakkan di tempat yang rendah. Adabnya begitu. Maka apatah lagi pada intipatinya, pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan halalnya sesuatu, yang menegaskan haramnya sesuatu. Lalu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kebetulan on the way balik, tadi saya sempat untuk dengar rancangan Momentum dalam ikib.fm membincangkan berkenaan ekonomi negara. Ada ekonomis kat sini? Tak ada lah. Zaman muda-muda mengaji ekonomi ke? Kalau salah, betulkan saya. Okey. Apa yang dikemukakan dan perkongsian yang diberikan sangat menarik oleh Profesor Nazari Ismail, membincangkan berkenaan macam mana sebenarnya condition ekonomi yang ada pada hari ini. Maka antara yang menarik yang dikemukakan adalah masalah besar kepada sustainability dan juga macam mana untuk recover kelemahan ekonomi yang berlaku secara jujur. Beliau menyatakan bahawa adalah masalah riba. Masalah bagaimana pengamalan perkara yang haram ini meletakkan bukan setakat Malaysia saja, tetapi negara-negara besar seumpama US, malah dikatakan Jepun. Kita imagine Jepun is very stable, dalam keadaan yang baik. Dia kata Jepun pun mengalami masalah yang meruncing ekonominya dengan sebab sistem riba yang digunakan. Sistem yang jelas, yang Allah Subhanahu wa taala jelas nyatakan ia haram dan akan menyebabkan, sebab riba di asasnya adalah lagi banyak hutang ataupun lagi banyak loan pinjaman ataupun sumpah hutang lah, senang cerita. Lagi bagus, dia menggalakkan dengan sebab bila banyak loan, betulkan saya kalau saya salah, banyak loan, banyak hutang, akan banyak income yang boleh dirujuk sebagai interest ataupun faedah-faedah yang boleh untuk didapati daripadanya. Namun dia akan menyebabkan kadar penghutangan itu semakin banyak dan banyak. Yang unfortunately, jadi Profesor Nazari disebutlah, dia akan menyebabkan seluruh sistem negara dan juga kedudukan ekonomi negara, even individual debt juga sangat tinggi. Dan ini sangat-sangat tidak sihat dalam sebuah sistem ekonomi yang sustainable, dalam sebuah sistem ekonomi yang berkesan. Kalau salah, mungkin kena betulkan Profesor Nazari ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, so that ini wahyu. Walaupun ayatnya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ringkas saja, tetapi ia memberikan suatu penekanan dan juga beratnya amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih lagi bergelumang dengan riba, malah menggalakkan riba, maka tunggulah saatnya. Tunggulah. Even US pun kan mengalami masalah ekonomi dan seumpamanya dengan sebab masalah hutang, sistem riba. Begitu juga dengan saya sebelum tak PJ Jepun, tapi bila disebut Jepun, mungkin kita boleh rujuk sama-sama macam mana conditionnya. Dan begitu juga dengan Malaysia yang disebut tadi, up to now macam hutang negara sekitar 550 juta atau bilion
bilion. Jadi memang pada kedudukan yang sangat kritikal. Dan disebut juga bahawa income yang membabitkan negara ni almost 40 to 45% adalah daripada Petronas sahaja. Nak menggambarkan bagaimana kalau katakan the goose yang lay golden eggs gone ataupun semakin menyusut, maka dia akan menyebabkan masalah yang sangat besar kepada income negara. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya bukan ahli ekonomi, so that itu perkongsian yang saya kira ada kaitannya bagaimana beratnya amanah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan penekanan, mahu tidak mahu kita perlu untuk mengusahakan dan melaksanakannya dengan sedaya mungkin kita, dengan channel mana yang ada dan cara mana yang ada untuk kita mengusahakan pelaksanaannya. Itu berbicara lagi berkenaan masalah sosial. Dia orang sibuk macam mana jenayah ragut, tembak-menembak apa semua ni. Pernah fikir berkenaan penyelesaian bagaimana perlunya untuk laksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama dah propose, tapi tak lulus-lulus, malah kadang-kadang ditentang. Contohnya bila membabitkan masalah sosial, pembuangan anak, pembuangan bayi, masalah penganiayaan kepada kanak-kanak yang di luar nikah dan seumpamanya. Penyelesaiannya bukan masuk penjara, bukan dengan tindakan-tindakan yang ada pada hari ini ataupun denda beberapa ringgit saja, tetapi pasti dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita bincang berkenaan masalah keselamatan, kecurian dan seumpamanya yang berleluasa di mana-mana, terutamanya di kawasan-kawasan bandar KL dan semua. Masing-masing menggambarkan baik siang baik malam adalah waktu yang tidak pernah ada jaminan keselamatan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi Nabi SAW bila menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita tengok antara yang memainkan peranan utama, bila mana ia berat, bila mana ia sukar, bila mana ia begitu menguji ketahanan Nabi SAW. Di situ kita tengok kualiti Khadijah. Ini adalah penghormatan, kemuliaan yang Allah bagi kepada orang perempuan ini, golongan ibu, golongan isteri-isteri. Bagaimana golongan isteri, golongan ibu ini, golongan wanita ini sebenarnya key players kepada kejayaan dakwah. Walaupun kadang-kadang ada sesetengah yang melihat bahawa orang lelaki je nak pergi masjid, orang perempuan duduk kat rumahnya. Orang lelaki je nak pergi keluar berdakwah, orang perempuan duduk kat rumah saja. Tetapi Khadijah menggambarkan kepada kita bagaimana kalau pun duduk di rumah saja, dalam pengertian bertindak sebagai suri rumah, bukan maknanya dia fokus kepada masak, menyediakan pakaian ataupun seumpamanya sahaja. Tapi lebih daripada itu, ia perlu untuk dikongsikan semangat dakwahnya, semangat perjuangannya yang diperoleh oleh para suami yang kemungkinan lebih panjang langkahnya, lebih banyak dan mudah pergerakannya dan seumpamanya. Ini ditunjukkan oleh Khadijah. Khadijah, bila Nabi SAW pergi ke Hijrah dalam tempoh yang bukan sekejap. Ada yang menyebut sepanjang tempoh itu adalah lebih kurang sebulan. Tapi memang semua adalah riwayat menyebut dia adalah satu tempoh yang lama. Maka bila Nabi SAW balik di dalam keadaan ketakutan ini, normal manusia kan, isteri-isteri, kalau lelaki kita balik dalam keadaan yang tak tentu arah, maka ada isteri yang cenderung untuk marah, tak seorang diri. Ini dah lama tak balik, lama sangat duduk tinggal rumah. Ada pula yang akan menambahkan ketakutan ataupun seumpamanya. Tetapi Khadijah menggambarkan kepada kita bagaimana tenangnya dia, bagaimana Khadijah dalam ayat yang seterusnya ataupun matan hadis yang seterusnya menjelaskan bagaimana Khadijah memberikan semangat kepada Nabi SAW
Bila mana Nabi SAW seakan-akan dah tenang, dah tidur, dah relax untuk beberapa ketika, maka Nabi SAW mula menceritakan kepada Khadijah. Nabi sebut, laqad khashitu ala nafsi. Dibincangkan berkenaan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bila ada rasa khasyah. Khasyah, terjemahan mudahnya, kalau tuan-tuan tengok kepada terjemahan kat sini, adalah ketakutan, berasa takut. Namun dibincangkan oleh para ulama, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW kat sini adalah Nabi menggambarkan kegerunan rasa takut, rasa gemetar itu sampai ke peringkat rasa sakit macam nak mati. Dan ada pandangan lain, ada beberapa pandangan, dia adalah sakit yang bersangatan. Nabi SAW nak gambarkan macam mana sukarnya, macam mana takutnya. Kita pun mungkin boleh imagine kalau tiba-tiba bertemu dengan Jibril dalam keadaan Nabi SAW tak pernah bertemu dengan Jibril, tak pernah berhadapan dengan keadaan yang segitu rupa. Kita dengar cerita hantu pun dah takut. Maka Nabi SAW jumpa Jibril di dalam keadaan yang mengejut, di dalam keadaan yang tidak bersedia, dan kemudian kena peluk pula. Maka Nabi SAW digambarkan sebagai dalam keadaan khasyah yang bersangatan ini. Kemudian apa kata Khadijah? Khadijah tidak sekali-kali melemahkan Nabi SAW. Maka sahut Khadijah, kalla, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali ya Rasulullah, engkau akan mati dengan sebab ini. Tidak sekali-kali. Walaupun mungkin Khadijah takut juga. Kalau suami kita menceritakan seolah-olah keadaan yang kegerunan, kegentaran, rasa gemetar, rasa ketakutan yang amat sangat yang digambarkan sampai ke peringkat macam tak mati menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beratnya. Tapi Khadijah masih lagi cuba menenangkan Nabi SAW. Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan merusakkan engkau selama-lamanya. Maknanya Khadijah memberikan keyakinan dan motivasi kepada Nabi SAW betapa sesungguhnya Nabi SAW, ia memang mungkin mengalami kegerunan, ketakutan, rasa kesakitan yang amat sangat pada waktu yang berkenaan. Tetapi Khadijah meyakinkan Nabi SAW bahawa pasti Allah tidak akan membiarkan engkau di dalam keadaan yang sedemikian rupa selama-lamanya. Maka apa motivasi Khadijah? Ini yang boleh untuk kita belajar juga. Walaupun ini kisah Khadijah dan juga suaminya Rasulullah SAW, other way round pun sama juga. Bila mana kadang-kadang mungkin isteri kita di dalam keadaan tertekan, mungkin juga isteri kita di dalam keadaan yang kurang stabil emosinya, maka setengah daripada suami-suami akan mengambil jalan mudah, marah dia balik, ataupun memberikan tekanan yang berlipat kali ganda lagi, ataupun mengambil tindakan-tindakan malas nak dengar, keluar rumah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana perlu ada support antara suami dan isteri, terutamanya di dalam membawa amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah dakwah, bersama-sama cuba untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu agama Allah di mana sahaja kita berada. Maka perlu untuk bagi support, dan tidak sekali-kali meletakkan keadaan kegentingan itu sebagai titik untuk menambahkan kemarahan, titik untuk menambahkan pressure. Dan antara apa yang ditampilkan dalam hadis ini, motivasi yang biasa diberikan. Yalah, kadang-kadang bila orang pressure, bila orang berada dalam keadaan tekanan, depressed, dia rasa bahawa dirinya useless, tak berguna, dirinya lemah, dirinya
Tak boleh untuk cope dengan keadaan, balik dengan bebanan kerja di office, kemudian dengan urusan nak menguruskan rumah tangga dan seumpamanya. Maka Khadijah menunjukkan contoh-contoh bagaimana memberikan motivasi. Lalu Nabi SAW mendengar daripada Khadijah. Contoh yang diberikan kat sini adalah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkanmu, kerana Khadijah menyebut kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Maknanya kebaikan-kebaikan ini adalah kekuatan seseorang individu, sama ada suami ataupun isteri. Ini pun kita perlu juga ambil perhatian. Kalau kita suami, maka kita perlu untuk catat dan notkan kekuatan-kekuatan isteri kita. Contohnya, pandai masak. Contohnya, pandai menjahit. Contohnya, dia seorang yang penyabar. Dia seorang yang tenang. Dia seorang yang mungkin zaman muda-muda dulu adalah excellent di dalam pengajian. Begitu juga dengan isteri-isteri perlu untuk melihat apa kekuatan suaminya. Ialah makin beransur usia, makin kurang handsome, tapi pasti disadari kekuatan-kekuatan yang tersendiri. Dia mungkin seorang yang tabah. Dia mungkin satu ketika dulu banyak tolong orang. Kena catat, supaya perkara-perkara ini menjadi asas kepada kita untuk menjernihkan keadaan. Bila mana kita diuji mungkin dengan tekanan daripada ataupun ada masalah daripada mana-mana pihak. Mana tahu tiba-tiba kena buang kerja, mana tahu tiba-tiba kematian anak, mana tahu mungkin kehilangan ahli keluarga. Macam baru-baru ni kan, siapa sangka bagaimana satu keluarga, seorang ibu dan juga 3 orang anak meninggal sekaligus dalam kemarahan. Dan seorang lagi masuk ke ICU kan, dalam kemalangan. Orang Kedah, orang Kedu kata tak silap, Ustazah Rohaya dan juga anak-anaknya almarhumah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang disebut oleh Khadijah, bahawa Nabi SAW adalah orang yang sangat suka untuk menyambungkan silaturahim. Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim. Innaka yani, sesungguhnya kamu, wahai Rasulullah SAW, adalah seorang yang sangat suka untuk menyambungkan, menghubungkan silaturahim. Yang antara lain disebut bahawa Nabi SAW antara amalannya, ini sebelum jadi Rasul ni, sebelum menerima wahyu ni, Nabi adalah seorang yang suka berziarah, suka untuk jumpa dia punya pakcik, jumpa dia punya makcik, jumpa dia punya saudara-saudara dan seumpamanya. Kemudian diringkaskan, apa lagi kata Khadijah, dan engkau seorang yang suka menanggung kepahitan hidup. Maknanya Nabi SAW antara kualiti besar yang mungkin Khadijah tertarik kepada Nabi, selain daripada amanah, selain daripada kebijaksanaan menguruskan harta Khadijah, harta perniagaan Khadijah. Khadijah pun tahu Nabi SAW dibesarkan daripada keluarga Abu Talib yang sangat sederhana. Maknanya di sana Nabi SAW, Khadijah pun tahu sejarah Nabi. Nabi SAW merupakan anak yatim. Nabi SAW daripada ibunya diserahkan kepada datuknya, daripada datuknya pula meninggal, diserahkan kepada Abu Talib. Maknanya di sana, ini kekuatan Nabi SAW. Khadijah sebut tadi, nak menggambarkan bahawa Nabi sebenarnya seorang yang mempunyai ketahanan untuk membawa amanah ini, dan mana mungkin dengan kebaikan-kebaikan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan Nabi dalam keadaan yang impress, dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan yang rasa tertekan dan seumpamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, apa lagi kualiti Nabi? Dan kau suka mengorbankan tenaga kerana orang yang lemah, tidak beraja. Maknanya di sana Nabi SAW sebelum daripada diangkat sebagai Rasul, Nabi SAW telah membiasakan diri dengan perkara-perkara yang merupakan kebaikan-kebaikan yang bersifat universal. Maknanya, kalau Nabi SAW sebelum menerima wahyu, maknanya
belum lagi menerima syariat Islam. Tapi kebaikan-kebaikan universal ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan kepada orang-orang walaupun bukan Islam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Islam semua adalah bukan Islam. Sebelum turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebelum masing-masing mengucap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang musyrikin, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sentiasa membantu orang-orang yang lemah. Nabi bukan orang kaya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin berfungsi kesusahan yang ada padanya. Kalau tak dapat bagi banyak, berbagi sedikit kepada orang-orang yang lemah yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian dan suka memuliakan tetamu. Nampak simpel, tetapi ini merupakan kebaikan dan kekuatan. Maknanya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selfish. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pentingkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan rakyat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini adalah antara kualiti yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mendahulukan kepentingan orang lain dan bukan mendahulukan orang lain untuk dikenakan. Dan sebaliknya, sentiasa cuba untuk meletakkan keutamaan orang lain. Dan ini juga merupakan nilai universal yang sepatutnya ada pada kita. Maknanya di sana tuan-tuan muslimin dan muslimat, contohnya kalau kita bermuamalah dengan mungkin orang Cina yang bukan Islam, orang India yang bukan Islam, maka sewajarnya kita melihat kalau yang lebih memerlukan itu adalah seorang Cina, maka kita perlu mengutamakan keperluan walaupun dia bukan Islam. Kalau yang lebih memerlukan itu adalah seorang India yang Hindu, maka kita perlu untuk membantu dia dulu. Dan kita bukan membantu dengan sebab dia Melayu, bukan dengan sebab dia orang Kedah, bukan dengan sebab dia orang Selangor, bukan dengan sebab dia duduk satu taman dengan kita, bukan itu. Tetapi ukurannya adalah pada keperluan. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi bila soal membantu umat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai pada keperluan yang utama dan bukannya kepada mereka yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang sebangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kemudian kata Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menolong atas yang hak daripada cubaan dan bala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut kat sini adalah wa tu'inu ala nawaibil haqq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada menerima wahyu ini, Nabi sangat komited di dalam memberikan yang hak kepada yang hak. Maknanya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang hak asasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang kebebasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang cuba untuk menolak kezaliman, dan ini nilai universal yang tidak memastikan kalau ada Islam baru kita perlu untuk menolak kezaliman. Tidak. Maknanya di sana kalau kezaliman, kita perlu untuk bersama-sama dengan mereka yang membenci kezaliman. Dengan sebab itu dalam perjuangan rakyat di Mesir ke arah menentang kezaliman yang dilakukan oleh tentera-tentera dan juga perampas-perampas kuasa, dia ada satu grup Masihiyun Kristian yang menolak kezaliman, yang bersama-sama dengan mereka. Walaupun boleh disebut sebagai majority Kristian bersama dengan General Assisi majority, tetapi still ada. Sebab ini nilai universal. Kezaliman tidak berkira berkenaan dia agama apa ataupun dia bangsa apa. Tetapi bila dia zalim, maka di sana insya-Allah akan ada orang yang bersama-sama dengan kita. Yang penting bagi kita yang lebih memahami nilai zalim dan juga nilai keadilan itu, maka kita apatah lagi perlu memberikan komitmen yang tidak berbelah bagi untuk mendukung perkara-perkara memperjuangkan keadilan dan menolak kezaliman. Walaupun mungkin kezaliman itu dihadirkan oleh orang yang dekat dengan kita, mungkin saudara mara kita, minta dijauhkan, mungkin juga daripada
kawan-kawan kita dan seumpamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya cuba untuk ringkaskan insyaAllah dalam masa 5 minit lagi. Setelah daripada itu, fantalaqat bihi Khadijah. Setelah Khadijah memberikan motivasi dan mengembalikan keyakinan Nabi SAW, tidak diriwayatkan langsung Khadijah rasa bosan, rasa malas nak fikir pasal Nabi SAW. Malah Khadijah ajak Nabi SAW untuk berjumpa dengan Ibnu Ammihi. Ibnu Ammihi terjemahan mudahnya adalah anak pakcik. Anak pakcik Khadijah. Anak pakcik ini kira-kira sepupu. Betul kan? Sepupu Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal, kalau sebelum ni saya pernah sebut, saya tak ingat sama ada dalam kuliah subuh ataupun dalam pengajian kuliah maghrib, bahawa Waraqah bin Naufal adalah salah seorang daripada tokoh agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim. Waraqah bin Naufal adalah antara kelompok minoriti yang tidak pernah menyembah berhala. Maka Waraqah bin Naufal adalah sepupu kepada Khadijah. Dan di sana kita akan jumpa nanti bagaimana dalam line yang seterusnya, kalau 3 line yang seterusnya disebut sebagai Ibni Akhika. Ibni Akhika adalah anak saudara kamu. Anak saudara kamu untuk address Nabi SAW. Ada yang melihat secara literal, maka dia tengok ada contradiction. Bagaimana tadi anak pakcik, dan sekarang ini dia address Nabi SAW sebagai Ibni Akhik. Maka dijelaskan oleh para ulama di sini bahawa anak saudara kamu yang dirujuk kepada Nabi SAW dengan sebab Waraqah bin Naufal punya line waris dia sampai kepada datuk Nabi SAW, iaitu Qusay bin Kilab. Dia dah lapis nenek moyang atas daripada Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai kepada Qusay bin Kilab. Maka Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza sampai juga kepada Qusay bin Kilab. Maka di sana Waraqah dan juga Abdullah di satu level. Waraqah dan juga bapa Nabi satu level. Dia punya kaitan, dia punya cabang, apa panggil, pokok keluarga, nasabnya adalah pada satu level. Dengan sebab itu dia address sebagai Ibnu Akhika pula. Bila dirujuk kepada Khadijah, dia adalah Ibnu Ammika, iaitu anak pakcik tadi. Tapi bila address Nabi SAW, dengan sebab ada kaitan nasabnya, maka dengan sebab itu digunakan Ibnu Akhika. Dan Waraqah bin Naufal, kalau sebelum ini merupakan salah seorang yang mengecualikan diri daripada menyembah berhala, namun begitu dalam hadis ini disebut wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, maka ia juga bukan contradiction. Tanassara kat situ adalah seorang lelaki yang mengkristiankan diri, ataupun lebih tepat menasranikan diri. Maka diberitakan bahawa Waraqah setelah mana melihat kegawatan sosial yang berlaku dengan penyembahan berhala yang berluasa di Mekah, maka dia tak suka join dengan kumpulan yang menyembah berhala ini. Maka Waraqah mengambil keputusan untuk bermusafir ke Syam. Dan di Syam, Waraqah berjumpa dengan kelompok Nasrani, kelompok yang bersama-sama dengan Nabi Isa, dan ada yang menyebut ia adalah kelompok pengikut-pengikut Nabi Musa. Tetapi Nasrani yang
yang mengamalkan kitab-kitab mereka, maka Waraqah tertarik. Dengan sebab itu disebut kat sini tanassar. Maka Waraqah bila Nabi SAW jumpa setelah mana menerima wahyu, daripada Jibril, adalah berjumpa Waraqah seorang pendeta Nasrani, bukan lagi seorang tokoh agama Hanif ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia telah menjadi Nasrani. Dengan sebab dia ada signifikan selepas daripada itu. Bagaimana Waraqah disebut di sini, wa kana yaktubul kitab al-ibrani, dengan sebab dia telah melalui training menjadi Nasrani tadi. Bila pergi ke Syam, bila pergi ke Syria, maka dia ada kebolehan untuk menulis kitab di dalam bahasa Ibrani. Ada riwayat yang lain, yakni Bukhari, ada riwayat melalui Muslim, dan juga riwayat-riwayat yang lain menyebut bahawa dia menulis kitab Injil dengan menggunakan fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Tapi menyebut bahawa dengan sebab Waraqah ini memang ada kebolehan, dia boleh menguasai Ibrani Hebrew, bahasa Ibrani, dan dia juga of course dia seorang Arab. Maka dalam riwayat yang lain menyebut bahawa Waraqah menulis kitab Injil di dalam bahasa Arab. Yang mungkin ada juga kaitan dan perbincangan mungkin yang ada signifikan bincang macam mana. Bila dalam Injil tu of course ada nama Allah, ada juga beberapa Injil adalah syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin ada pengubahan di sana di sini dan seumpamanya, tetapi ada juga perkara-perkara dan banyak sebenarnya yang bersamaan dan tidak bercanggah dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin ada kaitan kalau nak dibincangkan dan dibahaskan berkenaan penulisan nama Allah Subhanahu Wa Taala oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka insya-Allah kita akan sambung selepas daripada ini. Apa perbincangan antara Nabi SAW dengan Waraqah pula? Dialog Nabi SAW. Apa perbincangan, topiknya, dan juga pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan Nabi SAW dengan Waraqah bin Nawfal. So that untuk hari ini mungkin kita tak sempat untuk bersoal jawab, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang boleh untuk dibincangkan. Kalau ada, sekiranya ada persoalan ataupun mungkin ada perkara yang perlu kepada penjelasan yang lebih mendalam lagi, ataupun ada pandangan-pandangan yang berbeza dengan apa yang saya utarakan, mungkin kita boleh bincang insya-Allah pada pertemuan yang akan datang bulan depan, untuk kita bincang sambung lagi perbincangan dialog antara Nabi SAW dengan Waraqah bin Nawfal. Dan juga selepas daripada itu, saya kira untuk pertemuan yang seterusnya kita boleh habiskan. Saya cuba untuk ringkas-ringkaskan mana yang boleh untuk diringkaskan, just fokus kepada perkara-perkara yang utama. Cuma bila baca hadis ni, dia walaupun satu perkataan, walaupun dua perkataan, kadang-kadang dia perlu kepada penguraian yang panjang, dan kadang-kadang sangat signifikan untuk dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa semasa. So kita cuba insya-Allah habiskan hadis ini untuk masuk kepada hadis yang seterusnya pada pertemuan-pertemuan yang seterusnya insya-Allah. Jadi saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sama-sama diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi mereka yang sentiasa istiqamah, mempertajamkan, menambahkan ilmu kita masing-masing dengan kuliah, dengan perbincangan, dan maknanya tidak terhenti setakat ini. Mungkin daripada perbincangan yang kita ada pada hari ini, kita boleh kongsikan dekat Facebook kita, dan kita sebut dan kongsikan kita makan apa hari ini, daripada kita kongsikan perkara-perkara yang mungkin ada faedah yang sedikit, mungkin kita boleh kongsikan sedikit ilmu perbincangan, ataupun mungkin kalau ada maklumat-maklumat yang baru kita share. Mudah-mudahan dengan sharing kita akan memberikan ruang penambahan ibadah, walaupun hanya dengan 1-2 klik kita sahaja insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kekuatan dan istiqamah di dalam usaha membantu agama Allah di mana sahaja kita berada insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا مقدرا في الرزق برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa sanak saudara kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ikatkan hati-hati kami sebagai muslim dan mukmin yang bersaudara ya Allah, untuk bersama-sama membantu agama-Mu ya Allah, untuk menyampaikan seruan-Mu ya Allah. Jadikan kami pencinta-pencinta ilmu-Mu ya Allah. Jadikan kami mereka yang semakin dekat dengan ilmu-Mu ya Allah. Jadikan kami mereka yang semakin bertambah keimanan dengan bertambah ilmu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang sedang dizalimi ya Allah. Saudara kami di Bangladesh ya Allah, saudara kami di Mesir ya Allah, saudara seakidah kami di Syria ya Allah, saudara seakidah kami di Palestin ya Allah, saudara seakidah kami di Burma ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah mereka ya Allah. Kami terlalu lemah dan serba kekurangan untuk membantu mereka dengan jasad kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa kami dan usaha kami ya Allah, yang sedikit ini ya Allah, Kau kabulkan permintaan kami ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran ya Allah. Ya Allah, berikan mereka istiqamah di atas jalan yang benar ya Allah, dalam mempertahankan kebenaran dan memperjuangkan keadilan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, timpakanlah kemusnahan kepada mereka yang melakukan kezaliman di atas muka bumi-Mu ya Allah. Berikan mereka azab yang sewajarnya ya Allah, dengan kezaliman dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah, musnahkan perancangan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sama-sama lakukan dengan tasbih kafaratul surah.